Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Doa cikgu agar semua murid 5 okey, sihat dan ceria di samping keluarga tercinta. Bagi diri cikgu di sini, alhamdulillah sihat-sihat sahaja bersama-sama ahli keluarga. Pada kali ini, seperti yang cikgu janjikan, kita akan fokus kepada aspek seni bahasa dan tata bahasa. Jom kita mulakan. Pada hari ini kita akan melihat halaman 5, aspek seni bahasa, tajuknya susah senang kita bersama. Di halaman ini cikgu akan membimbing murid mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Kemudian barulah kita telusuri satu persatu aspek peribahasa yang terdapat dalam halaman 5 ini. Okay, jom kita lihat apa yang terkandung di halaman 5 ini. Kita perlu baca dahulu untuk memahami kandungan susah senang kita bersama ini. Okay, cikgu bacakan. Pada satu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Cuba kita lihat apa yang sedang difikirkan oleh Afifi yang menyebabkannya kelihatan gelisah. Oh, rupa-rupanya Afifi teringat akan perbualannya dengan rakannya Danish. Apa yang mereka perbualkan? Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Itu rupanya yang merunsingkan fikiran Afifi. Nazri mendekati Afifi. Kamu susah hati. Rakan Taman Sri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian, Encik Azmi berkata, terima kasih semua. Penduduk Taman Sri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Apa pula dialog Encik Tiong? Sama-sama, kita hidup bermasyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Dan apa pula kata Encik Ravin? Bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Jika murid-murid lihat tadi dalam petikan yang cikgu telah baca, terdapat beberapa peribahasa dalam ayat-ayat tersebut, dalam ujaran tersebut, dalam dialog tersebut. Jadi kita akan lihat peribahasa itu satu persatu untuk mengetahui dengan lebih jelas maknanya. Yang pertama, susah hati. Apa maksud susah hati? Susah hati maksudnya duka cita, berasa bimbang atau gelisah. Seterusnya, bulat kata. Maksud bulat kata ialah kata sepakat. Contoh ayatnya, keluarga Khadijah telah bulat kata hendak mewakafkan tanah pusaka mereka untuk dijadikan tapak sekolah agama. Seterusnya kita dapat lihat peribahasa bagai layang-layang putus tali. Terputus talinya ya. Maksudnya putus harapan untuk meneruskan hidup. Contoh ayatnya, kehidupan Salimah bagai layang-layang putus tali sejak kematian suaminya. Kalau kita tengok situasi tadi, rakan Afifi, Danish dan ayahnya ya, ibarat bagai layang-layang putus tali ya.
Seterusnya, perkataan rangkai kata lapang dada. Lapang dada bermaksud perasaan lega. Dalam situasi tadi, Danish berasa lega, lapang dada kerana ayahnya, Encik Nazri, telah dan pihak komuniti di situ telah membantu Danish dan ayahnya. Contoh ayat di sini, contoh ayat lain yang kita boleh ambil. Puan Rashidah berasa lapang dada setelah selesai menguruskan kemasukan anak sulungnya ke universiti. Berasa lega. Bahasa seterusnya ialah hati emas. Maksudnya orang yang sangat baik hati. Emas merupakan sesuatu yang amat bernilai. Jadi mereka yang memiliki hati emas merupakan orang yang sangat mulia. Penduduk Taman Sri Damai merupakan penduduk yang memiliki hati emas yang sangat baik kerana sanggup berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan. Seperti kilat pantasnya bermaksud sangat cepat. Apabila ayah Afifi mengemukakan masalah Danish dan ayahnya, penduduk taman cepat sahaja memberikan respon dan bertindak untuk membantu Danish dan ayahnya. Peribahasa berikutnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermaksud suka duka sama-sama ditanggung. Peribahasa yang sama ini iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing juga membawa maksud saling menolong ketika senang atau susah. Dalam keadaan ini, penduduk Taman Sri Damai telah menyumbangkan khidmat mereka untuk membantu ayah Danish iaitu Encik Azmi meneruskan hidup dengan membelikan katil yang sesuai untuknya. Kita lihat peribahasa berikutnya, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Peribahasa ini bermaksud pengagihan secara adil atau sama banyak. Contoh ayatnya, kita hendaklah mengamalkan prinsip hidup hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah demi mengekalkan keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, peribahasa hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah juga membawa maksud bersama-sama mengharungi kesenangan dan kesusahan atau masyarakat orang yang bermuafakat dalam suatu pekerjaan. Ada beberapa maksud di situ bergantung kepada ayat atau konteks situasi tersebut. Dalam konteks penduduk Taman Sri Damai, mereka bersama-sama berkongsi rezeki untuk dibahagikan, diberikan kepada Encik Azmi yang kesusahan. Peribahasa yang terakhir dalam halaman 5 ialah cepat kaki ringan tangan. Maksudnya seorang yang rajin dan giat, sangat cekap dan suka menolong. Dalam konteks petikan itu, Encik Nazri, bapa kepada Afifi, merupakan seorang pengerusi rakan Taman Sri Damai yang cepat bertindak dan suka menolong pihak yang memerlukan. Cikgu harap murid-murid telah faham penerangan cikgu di halaman 5 tadi berkaitan dengan aspek seni bahasa. Jadi kita beralih kepada aspek tata bahasa di halaman yang ke-6. Petikan ini berpusat kepada pusat transit berkaitan dengan aktivitinya kata nama. Kita akan baca dahulu bagi mengenal pasti kata nama yang terdapat dalam petikan dan gambar ini. Jadi sebelum itu kita lihat dahulu apa yang dikatakan dengan kata nama am. Okey, sebelum kita pergi kepada halaman 6 itu dengan lebih dekat, dengan lebih mendalam, cikgu nak terangkan tentang apa dia kata nama am ni ya. Seperti yang cikgu tunjukkan di situ dalam carta itu, dalam halaman tersebut,
Kata nama am ni terdiri daripada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. Apa dia kata nama am hidup tu? Kata nama am hidup manusia contohnya guru, kakak, kanak-kanak, pengacara atau pelancong. Ada banyak kata nama am yang merujuk kepada yang hidup, yang manusia. Ingat kata nama am ditulis dengan huruf kecil ya murid-murid. Kata nama am itu menunjukkan benda, orang, haiwan, perkara dan tempat ya. Kata nama am ini secara umum ya, merujuk sesuatu secara umum dan tidak dimulakan dengan huruf besar kecuali di pangkal ayat lah ya. Jadi itu tentang kata nama am yang hidup. Contohnya manusia tadi, guru, kanak-kakak, kanak-kanak sekolah, kanak-kanak sekolah ya, murid-murid, guru dan lain-lain. Jika bukan manusia pula, kata amnya hidup, kata nama am hidup tapi bukan manusia, contohnya haiwan dan tumbuhan lah. Apa dia haiwan dengan tumbuhan? Kambing, helang, ya, singa, ular, anak-anak. Tumbuhan, mawar, semalu, pokok balak, keruing dan lain-lainnya. Itu kata am hidup. Bagaimana pula kata nama am yang tak hidup? Ada dua, iaitu institusi dan bukan institusi. Apa dia contoh bagi institusi? Contohnya sekolah, klinik, persatuan, universiti, jabatan atau kelab. Kalau yang bukan institusi, contohnya bandar, laut, tanjung, taman, rumah dan lain-lain. Jadi di halaman 6 ini, fokus kita hari ini, pelajaran kita, cikgu akan bimbing murid-murid tahun 5 ORKID mengenal pasti kata nama am ya, di halaman ini. Sama ada melalui gambar atau petikan-petikan tersebut. Jom kita cari sama-sama. Kita lihat satu persatu ya, perlahan-lahan. Yang pertama, tajuknya Pusat Transit. Cikgu bacakan. Jawatan Kuasa Taman Sri Damai telah membuka operasi Pusat Transit untuk anak-anak penghuni taman. Ada tak di situ kata nama am? Ingat balik kata nama am ada manusia, bukan manusia, yang tak hidup, ada yang institusi dan bukan institusi. Jadi kita tengok di sini, pusat transit itu kata nama am untuk yang tak hidup, institusi Dan anak-anak tu pun kata nama am tapi bahagian manusia lah Kita dah jumpa dua. Nanti murid-murid kena pasti ni ya, ulang balik video cikgu. Jangan main tulis sahaja, pastikan ya betul kata nama am tu nanti untuk disenaraikan. Dah jumpa dua, pusat transit dan anak-anak. Dan ada taman tu. Penghuni pun boleh dikira ya sebagai kata nama am manusia ya. Taman itu untuk institusi ya, untuk yang institusi ya, dan bukan institusi ya, taman. Okey, kita baca yang bawah. Pusat Transit Anakku Sayang, jangan tulis itu Taman Sri Damai, itu merupakan kata nama khas. Kita bacakan apa di situ. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Kita belum jumpa pusat jagaan sementara. Pusat jagaan itu merupakan kata nama am. Kanak-kanak pun kata nama am. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah. Murid juga kata nama am. Sekolah juga kata nama am. Institusi. Pusat transit dah ada tadi. Kalau dah ada tadi, jangan tulis 2 kali ya. Dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti ko-kurikulum. Kita tulis sekali saja ya.
Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa. Ibu bapa boleh dimasukkan sebagai kata nama am untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Anak tadi dah ada anak-anak ya. Anak dan anak samalah anak-anak. Jadi kita lihat di sini dalam slide ini, bahagian ini kita jumpa kata nama amnya pusat transit, anak-anak, ada penghuni, taman, pusat jagaan, kanak-kanak, murid, sekolah, ibu bapa. Jadi senaraikan nanti seberapa banyak kata nama am yang kita jumpa dalam halaman 6 ini. Ini baru bahagian ini saja, petikan ini saja. Kita tengok seterusnya, gambar seterusnya. Seterusnya kita lihat gambar 1. Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Sofia tu kata nama khas ya, jangan ambil. Kita tengok ada van sekolah, maknanya van ni digunakan oleh pihak sekolah. Pusat transit kita dah jumpa tadi. Di sini gambar 1 kita jumpa van sekolah sahaja. Manakala gambar 2, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Rakan-rakan boleh kita ambil sebagai kata nama am. Pusat transit kita dah jumpa tadi. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Penjaga kita belum jumpa ya, sebagai kata nama am. Jadi kita dapat di gambar 1 ada van sekolah. Kemudian gambar 2 ada rakan-rakan dan penjaga. Jom kita lihat gambar ketiga dan keempat pula. Gambar ketiga cikgu bacakan. Setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Ada tak jumpa kata nama am di situ? Lihat betul-betul. Perkataan pakaian ialah kata nama am yang tidak hidup. Jadi kita jumpa pakaian di situ ya. Dan yang keempat, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Kita ada pemandu van sekolah. Kita tak jumpa lagi tadi kan, van sekolah ada, pemandu tak ada. Pemandu tu di bahagian kata nama am hidup manusia tu. Itulah antara contoh kata nama am. Cikgu tak nak pergi kepada yang agak konkret atau abstrak kerana faham kemampuan murid-murid 5 okit. Jadi kita pergi kepada kata nama am hidup, bukan hidup, yang tidak hidup, yang mudah sahaja supaya murid nampak dengan jelas. Yang selebihnya kita akan pelajari semasa bersemuka nanti, lebih mudah cikgu nak menerangkan ya. Jadi apa tugasan murid-murid hari ini ya? Cikgu mahu murid-murid belajar mengenali kata nama am dengan baik berdasarkan halaman 6. Jadi kita nak letakkan kata nama am ni dalam peta bulatan. Tak kiralah kata nama am hidup ke bukan hidup ke, institusi atau bukan institusi, kita letakkan sahaja dalam satu ruang supaya murid faham ya, yang dinamakan kata nama am ya. Yang cikgu nak murid faham kata nama am tersebut dengan jelas. Ulang balik apa yang cikgu terangkan tadi, fahamkan apa dia contoh kata nama am. Di bahagian tengah tu cikgu minta murid tuliskan tajuknya kata nama am, dan di bahagian yang bulatan yang besar tu murid tulislah apa dia kata nama am yang murid jumpa tadi. Okey, kita tengok contoh yang telah cikgu sediakan. Okey, tugasan murid-murid 5 okit hari ini, sediakanlah peta bulatan. Di tengah-tengahnya kata nama am. Jangan ikut seperti ini. Ini ialah kata ganti nama diri. Cikgu tak mau tengok nanti ada murid hantar cikgu dia salin begini. Bermakna dia tak menonton video cikgu, dia tak mendengar penerangan cikgu, hanya nampak tugasan salin je. Ini mereka yang tak nak belajar Cikgu sebenarnya tak mahu murid cikgu ada dalam kalangan murid yang tidak mahu belajar, hanya mahukan tugasan. Itu murid yang tidak memanfaatkan masa. Rugi kerana nak menjimatkan masa, kerana tak mahu lama belajar terus kepada tugasan, sedangkan dia tidak faham pun apa-apa yang dipelajari pada hari ini. Cikgu harap murid-murid 5 okit tidak seperti murid yang cikgu masukkan tadi.
Murid ni mewakili murid-murid yang memang bersemangat sentiasa bersedia untuk belajar. Jadi ini contoh yang tidak berkaitan, tetapi contoh ini dapat digunakan untuk menerangkan kata nama am. Jangan ikut ni ya, ni kata ganti nama diri. Kata nama am di tengah-tengah, murid boleh buat ikut kreativiti sendiri, bulatkan elok-elok, carilah di rumah, ada penutup botol, ada penutup bekas minuman yang boleh digunakan untuk bulatan ya. Bergantung pada besarnya berapa banyak kata nama yang murid-murid jumpa tadi ya. Kita lihat senaraikan apa yang dibuat dalam bulatan yang biru tu, yang warna merah jambu tadi, tajuknya kata nama am. Apa yang nak tulis biru tadi? Jadi rujuk semulalah petikan tadi ya. Di mana kita jumpa, cikgu bagi contoh, ingatkan semula. Ada pusat transit, anak-anak, penghuni, taman, lagi kanak-kanak, ibu bapa, murid, sekolah, penjaga, pemandu van sekolah, rakan-rakan, pakaian dan sebagainya lah. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat mempelajari hari ini peribahasa dan maksudnya, aspek seni bahasa dan aspek tata bahasa menjurus kepada kata nama am, dan senaraikan semula dalam peta bulatan itu mengikut kreativiti murid masing-masing. Selamat belajar. Demikian tadi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berhenti di sini. Cikgu mengharapkan murid-murid belajar bukan hanya menyelesaikan tugasan tanpa pembelajaran. Menyelesaikan tugasan tanpa pembelajaran tidak ada apa-apa makna, kerana yang akan muncul nanti ialah kesilapan demi kesilapan, kesalahan demi kesalahan. Jadi tontonlah dan fahamilah. Itu yang cikgu inginkan, supaya apabila kita berjumpa dan bersemuka di sekolah nanti, murid-murid tidak hadir dengan kosong. Murid-murid tidak tahu watak Afifi, tak tahu siapa dia, Encik Nazri, Danish, ayahnya, apa yang berlaku pada ayahnya. Apabila cikgu kemukakan pertanyaan, murid-murid tak tahu, cikgu tahulah murid-murid tidak mengikuti pembelajaran semasa di rumah. Jadi cikgu mohon kerjasama semua. Kita belajar, faham untuk mendapatkan ilmu. Sekian daripada cikgu. Selamat belajar dan bertemu kembali pada minggu hadapan.